Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada hari ini kita masih lagi dapat meneruskan sesi PDPR untuk minggu yang ke-7 ni, ya, untuk pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah. Okay, pada hari ini bidang sirah. Bersama saya Ustaz Husni, insyaAllah saya akan kupas tajuk Hijrah Membawa Rahmah. Okay, sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini Ustaz dah sediakan Google Site pembelajaran untuk tajuk Hijrah Membawa Rahmah ni. Jadi nanti Ustaz akan bagi video ini beserta dengan link Google Site bahan pembelajaran yang bertajuk Hijrah Membawa Rahmah. Okay, kita akan lihat saja dekat tajuk Hijrah Membawa Rahmah. Okay. Nanti dia akan bawa kamu ke baik, ini dia tajuk Hijrah Membawa Rahmah. Jadi di dalam bahagian ini mana yang dah Ustaz sediakan okay, di dalam ini ada objektif pembelajaran. Jadi kita lihat objektif pembelajaran bagi tajuk Hijrah Membawa Rahmah ni. Yang pertama, menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah. Kedua, menganalisis kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah. Baik, untuk kriteria kejayaan, okay, yang pertama, murid dapat menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah dengan betul. Yang kedua, murid dapat menganalisis kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi ada dua kriteria kejayaan yang perlu kamu ataupun murid-murid capai pada hari ini, iaitu dapat menjelaskan apakah peristiwa-peristiwa penting selepas Rasulullah menerima perintah hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, murid dapat menganalisis apakah kepentingan di sebalik peristiwa hijrah ke Madinah. Okay, kita lihat bahan pembelajaran. Muka surat yang pertama ini ada terkandung di dalam buku teks kamu masing-masing. Boleh juga rujuk dalam buku teks halaman muka surat bermula 134. Baik, kita lihat yang pertama, Hijrah Membawa Rahmah. Okey, dalam buku teks ni kita boleh lihat, perhati dan fikirkan. Apakah maksud hijrah? Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Bermakna ada dua maksud ataupun definisi bagi hijrah di sini. Yang pertama, berhijrah, perpindahan. Berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Maksudnya keadaan yang daripada keadaan yang buruk ataupun daripada sikap yang buruk yang tak baik kepada yang lebih baik, ataupun perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Okey, itu maksudnya hijrah. Baik. Kita lihat pada muka surat yang kedua pula. Page yang kedua. Okey. Faktor utama berlakunya hijrah. Apakah faktor berlakunya hijrah? Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Ini yang pertama, perintah daripada Allah.
Yang mana hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Pada ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, apakah pula hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Jadi kita lihat di sini. Okay. Agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Hikmah yang pertama tadi, apakah hikmah apabila Nabi dan juga para sahabat berhijrah? Yang pertama, agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Yang kedua, situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Okay. Sebalik itu, kaum musyrikin Mekah ni telah pun menggunakan kekerasan sebagai bagi menyekat dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, umat Islam menerima ancaman dan seksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Okay, ini bagaimana di peringkat awal Nabi Muhammad menerima ancaman dan juga seksaan sehingga ada di kalangan para sahabat ni dibunuh dengan kejamnya. Okay. Nabi dan juga para sahabat dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Baik, kemudian kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah SWT memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Ini latar belakang sebelum perpindahan Nabi ke Madinah. Ini maknanya ketika itu keadaan umat Islam dicaci, dihina, diancam, diugut dengan ugutan bunuh yang menyebabkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan juga para sahabat untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, seterusnya, pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Pada masa itu, penduduk Madinah sendiri yang mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Jadi pada peringkat awalnya, para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat-peringkat, sedikit-sedikit. Kemudian ianya juga secara rahsia supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah pada ketika itu. Baik, itu adalah bahagian yang pertama. InsyaAllah saya akan sambung lagi untuk video bagi siri ataupun bahagian yang kedua, tajuk Hijrah Membawa Rahmah. Diharapkan anak-anak murid dapat mendapat iktibar daripada peristiwa Hijrah Membawa Rahmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.